Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kita dengan hidayah dan taufiknya, menggajarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesehatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita menggunakan kitab Nasihat Agama Wasiat Iman karangan Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala anhu dan diringkaskan oleh Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullahu taala wa ra'ahu. Kita sampai kepada bab seterusnya, iaitu silatul arham, iaitu bab kita bersilaturahim dengan saudara mara, adik-beradik kita yang mesti dipelihara dan dijaga hubungan ini oleh kita semua. Kalau kita merasa nak masuk syurga, kalau tak ada rasa nak masuk syurga, tak usah duk jaga silaturahim. Bergaduh, berkelahi, senang pi dalam neraka. Kalau nak pergi ke syurga, payah nak kena jaga silaturahim. Kalau nak pi ke syurga, dia payah nak kena jaga, jangan hasud, menghasut, jangan fitnah, memfitnah, jangan mengumpat, jangan hina, menghina. Semua tu kita kena jaga kalau nak pergi syurga. Tapi kalau nak pergi neraka, 24 jam membawang, insya-Allah cerah masa depan. 24 jam mengumpat, 24 jam menghasut, 24 jam menghina, memfitnah. Mudah tuan-tuan. Dan dia pun benda-benda hak macam ni dia berasa sat sekejap, kita tak berasa lama. Tapi kalau kita duduk mengaji ni, dia berasa lama lah, ya Allah. Tapi kalau kita sembang kata ke orang ni, sejam rasa macam seminit je. Padahal sejam duduk berdiri mengumpat orang sambil berdiri je. Sejam dia berdiri, tak merasa lenguh pun. Cuma kalau mengaji tengok berdiri, Allah, dia lenguh tu kah? Jadi bab ni tuan-tuan, sebab itulah dikatakan bahawasanya dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan hadis Qudsi, Allah Ta'ala bila dia buat syurga siap, dia suruh malaikat Jibril pergi melawat, pergi buat tinjauan, pergi tinjau tengok syurga, aku buat siap dah. Jibril pun pergilah tinjau. Kali pertama Jibril balik buat report, kata tak ada siapa yang tak masuk dalam syurga, semua hamba-Mu akan masuk dalam syurga. Allah kata pergi tengok sekali lagi. Allah suruh dia pergi tengok sekali lagi. Pergi tengok sekali lagi, dia balik buat report baru. Report baru kali ni dia kata, ya Allah, aku bimbang, tak ada seorang pun akan masuk dalam syurga. Kerana apa? Kerana syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak cocok dengan nafsu. Syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu syahwat kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia pergi tengok neraka pula. Dah Allah siap buat neraka, Allah kata, wahai Jibril, pergi tengok neraka, tengok apa hang nak kata tentang neraka aku ni.
Dia pun terbang tengok, buat tinjauan, balik mai report kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyebutkan kepada Allah, tak ada seorang pun hamba-Mu yang akan masuk dalam neraka, kerana menggerunkan, kerana mengerikan, sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat seram neraka itu. Tak ada siapa yang akan masuk. Lepas tu Allah kata, pi tengok sekali lagi. Pi tengok sekali lagi. Dia pun terbang pi. Allah Ta'ala suruh, mana boleh lawan. Dia pula makhluk yang taat, Jibril, malaikat. Dia tak akan lawan. Allah suruh pi tengok sekali lagi. Dia pun terbang pi, bergegas, cepat, bergerak menuju ke neraka, melihat neraka kali yang kedua. Dia pi tengok kali yang kedua, tuan-tuan. Dia balik mai buat report ke Allah Ta'ala. Berbeza report dia yang pertama. Report yang pertama tak ada siapa seorang pun yang masuk neraka, sebab seram, sebab ngeri, menakutkan. Tapi mai kali kedua, report berubah. Dia buat report baru. Dia kata, ya Allah, aku bimbang, aku risau ya Allah, tak ada seorang pun hamba-Mu yang tak masuk neraka, melainkan semuanya akan masuk. Why? Pasal apa hang kata macam tu? Maka dia bagi tahu rahsia kepada kita. Jibril bagi tahu rahsianya. Rahsianya apa dia, tuan-tuan? Jibril kata, sebab aku mendapati dikelilingi neraka itu dengan perkara-perkara yang cocok dan sesuai sangat dengan kehendak hawa nafsu manusia, jin. Perkara-perkara yang menuju ke neraka, Jibril kata, semuanya disukai oleh nafsu kita. Apa nafsu? Disukai oleh diri kita. Nafsu tu makna diri kita. Diri kita suka dengan perkara-perkara yang menuju ke neraka. Dia jadi tu Ustaz sebut tadi tu. Berkala mahala nak berkelahi lah, dia cukup syok. Campuk tangan, campuk kaki, campuk mulut, campuk lidah. Dia dekat tokok tambah ajinomoto. Punya seronok membawang. Seronoknya kita untuk bercampuk dalam perkara-perkara yang gosip. Campuk diri kita dengan tulisan, dengan lisan, dan perkara-perkara yang kita tak tahu, anak pinak orang, anak menantu orang, gosip. Maka kita piduk campuk sama dalam media sosial kita dan sebagainya. Maka ni semua adalah merupakan perkara-perkara yang menyeronokkan diri kita. Benda-benda yang nak pergi ke neraka, semuanya seronok dengan nafsu. Semuanya nafsu cukup syok, nafsu cukup suka. Yang tu Jibril takut. Jibril kata, aku bimbang, tak ada seorang pun yang selamat daripada neraka. Semuanya akan masuk neraka. Tu report Jibril, rekod sampai kiamat. Dia punya report ni. Kita hak dapat tahu report Jibril ni, janganlah duk bagi ikut apa yang Jibril bagi tahu tu. Kita kena tongkah arus. Jangan kita sonok dengan apa yang membawa ke neraka, tapi kita kena sonok dengan apa yang membawa kita ke syurga. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi akas, al-aqsu, akas maknanya kita kena tongkah arus. Bahasa Arab panggil akas. Akas maknanya cuba didik diri kita bagi seronok dengan yang ke syurga. Cuba didik diri kita supaya tak seronok dengan yang ke neraka. Benci, meluat,
dengan sebarang bentuk amalan yang membawa kita kepada murka Allah, yang membawa kita kepada neraka Allah, kita benci, kita meluat, kita anti. Tu baru jadi selamat kita daripada neraka, insya-Allah. Tapi kita tertongkar arus, kita ikut arus nafsu kita, kita duk sonok juga dengan benda-benda yang Allah murka, kita duk syok juga dengan perkara-perkara yang membawa ke neraka. Kita tidak mahu bagi rasa tak syok, kita duk sonok layan, maka yang tu yang Ustaz bimbang diri kita, takut cerah masa depan, cerah masuk dalam api. Itu yang takut, no? Sebab tu lawan hidup adalah merupakan suatu perjuangan. Ni kita nak boleh duduk dalam majlis ni, satu perjuangan. Kita nak boleh hadir dalam masjid ni, untuk kita sama-sama duduk dan kuliah. Ustaz daripada tadi pasal penambang Kuala Selangor pergi ziarah anak duduk di asrama, bergegah mai juga nak bagi sedan sempat. Maka tuan-tuan sampai di rumah semayang maghrib terus keluar mai sini, tak ada nak maghrib sini, sebab sampai pun dekat-dekat maghrib dah, nak bandi apa semua, salin baju terus mai. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perjuangan, satu perjuangan nak semayang, perjuangan melawan nafsu. Kalau kita ikut nafsu tak semayang, sebab nafsu dia bukan seronok dengan semayang. Nafsu kita seronok duduk saja goyang kaki, makan rezeki Allah tapi tak mau sembah Allah, itu nafsu. Tapi kita tuan-tuan, lawan hidup adalah satu perjuangan. Nak semayang satu perjuangan, nak mari masjid dengar kuliah satu perjuangan. Semuanya adalah perjuangan, tuan-tuan. Nak anjur majlis-majlis macam ni, kita nak buat majlis-majlis ilmu macam ni pun satu perjuangan. Ada orang nak buat majlis ilmu di rumah dia, dia kena berjuang dengan bini dia, dia kena berjuang dengan anak pinak dia, supaya anak pinak dan bini dia boleh menjayakan majlis ilmu di rumah dia. Kalau bini tak setuju, tak jadi. Kalau anak pinak tak setuju pun tak jadi. So sebagai seorang bapa yang nak anjurkan majlis ilmu, dia kena bagi faham bini, bagi faham anak pinak dia. Perjuangan untuk memahamkan anak bini dia, agar kita boleh anjurkan majlis ilmu di rumah. Tak cerita kemarin sebab Ustaz pergi usrah petang kemarin, lepas asar di rumah Cikgu Ad. Cikgu Ad ni dia nak buat usrah di rumah dia. Masya Allah, Ustaz kata Cikgu Ad, kalau cikgu boleh buat tu makna cikgu dah berjaya memahamkan anak bini, menantu, cucu cikgu. Sebab apa? Sebab tak boleh buat cikgu kalau mereka tak sokong. Tak boleh buat cikgu kalau bini kita tak setuju. Jadi cikgu boleh buat hari ni, kemarin tu lah Ustaz kata, kemarin ni kita boleh berjayakan usrah kita ni adalah kerana Cikgu Ad sudah berjuang, dan Cikgu Ad dah berjaya dalam perjuangan. Sebab itu cikgu boleh anjurkan dan jayakan hasrat cikgu untuk buat usrah di rumah. Maka senang. Nah, kita nak buat majlis ilmu di Masjid Surau mudah sikit. Kita buat majlis ilmu di rumah kita sendiri, itu memerlukan perjuangan yang hebat, perjuangan yang kental, tuan-tuan. Kerana macam-macam tentangan, halangan akan timbul bila kita nak buat benda yang baik di rumah kita. Macam-macam fitnah, macam-macam halangan, macam-macam ujian. Hak ni yang kata susah lah nak jamu apa, orang main rumah kita nak jamu apa, binatang apa pun tak ada ni. Sudah.
Dia mula sambut lagu tu pakai tak jadi ya. Nah, hak bini kita tu lah perjuangan nombor satu sekali. Nah, nombor satu perjuangan bagi seorang lelaki ialah berjuang untuk bagi faham bini tu. Nah, kalau kita tak boleh fahamkan bini kita, orang lain tu saduk mimpi ya. Nah, tapi kalau dia kata okey, tak apa, kita akan buat apa yang patut untuk sambut tetamu di rumah kita, dan rumah kita pun lama tak terima tetamu. Lagu tu clear. Jadi jaya seorang suami yang berjaya memahamkan isterinya. Lepas tu anak-anak pula sambut, okey ayah, kita buat. Betulan pula ayah baru lega baik aksiden patah tulang, jadi macam kesyukuran lah ayah. Okey, jom. Dia pun wak mai lauk, wak mai segala kuih, segala apa, jamu makan untuk orang yang mai usrah di rumah dia. Ni tuan-tuan kena bijak, kena pandai bagaimana seorang ketua silaturahim yang kita bincang, dia bawa anak bina dia untuk sama-sama menjayakan perkara-perkara baik yang dia cadangkan, yang dia rancangkan, yang dia cuba plankan. Tu tuan-tuan, tu kemarin, cerita kemarin Ustaz sebut supaya kita pun boleh contoh agar kita berjuang melakukan benda yang baik, perkara-perkara dakwah, perkara-perkara usrah mesti kita pakat-pakat buat agar kita semua duduk dalam persekitaran bi'ah yang solehah, persekitaran yang solehah untuk anak bini kita, anak cucu kita pun pakat dengar apa yang Ustaz sampaikan. Kadang-kadang kita main masjid, kita saja, anak bini cucu cicit tak main. Jadi bila buat di rumah, anak cucu cicit, anak pinak semua ada. Hampa dengar ni apa Ustaz nak kata. Kalau aku kata hampa tak percaya, ni aku panggil Ustaz mai hampa dengar. Kalau tak percaya juga, aku tak tahulah nak panggil malaikat pula lah kot. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tu cerita, tu yang kata silaturahim tu. Kena buat majlis ilmu di kalangan anak pinak kita. Kena buat, kena ada perjuangan tu. Ni duk kira jamu makan derian, makan kambing, tapi tak bagi makanan rohani. Alah buat jamuan kambing, sambil-sambil nak makan kambing, panggil Ustaz, mai Ustaz, tolong Ustaz cakap bab keluarga, cakap Ustaz bab agama sikit sebelum kami makan. Depa pun itu cara, teknik kita nak didik anak menantu keluarga besar kita, agar mereka boleh sampai mesej kepada mereka, agar sampai yang dikatakan tabligh, menyampaikan mesej dari Allah dan Rasul kepada anak pinak cucu cicit keluarga kita. Inilah tajuk silaturahmi yang kita bincang pertemuan kita. Wa amma silatul arham wa humul aqarib, faqala Allah Ta'ala fi amri bisilatihim, qala wa atizal qurba haqqahu, suratul Isra. Adapun silaturahim itu mereka yang karib dengan kita, tu maksud silaturahim, satu keturunan, satu rahim. 5 beradik, 6 beradik, satu tok nek, satu tok, tu dipanggil silaturahim, satu mak. Maka dalam Quran jelas firman Allah surah Isra 36, wa atizal qurba, ayat 26, haqqahu, perintah Allah. Allah kata, dan berikanlah kepada kaum kerabatmu akan haknya. Tuan-tuan, hak adik-beradik mesti didahulukan. Kenuri jiran dengan kenuri adik-beradik, kenuri adik-beradik dulu, jiran tu dia kena faham. Aku kena tunai hak abangku dulu, pasal abangku adik-beradikku, abangku anak menakan aku, kenuri kahwin. Maka aku tak boleh hadir kenuri hang walau jiran.
sebab aku kena utamakan adik-beradik. Jiran kita piawai 2 hari sebelum boleh dah, 3 hari sebelum kita bagi dah, sebab kita nak balik kampung. Kenduri abang. Maka tuan-tuan, itu tandanya kita reti mana utama, mana kedua, mana ketiga. Dan kadang-kadang hidup kita ni tak reti yang mana utama, tu yang duk berlaku masa muka. Bergaduh. Dia tak tahu utama. Hak utama dia pergi jadi kedua, hak kedua dia jadikan ketiga. Apa kelai? Mari ustaz telefon jemaah muslimat kita, telefon, dia keliru. Dia kata, ustaz ni ada mana tak tahu, kawan saya dengar anak lelaki dengan mak dengan bini, anak lelaki kena ikut siapa? Dia kata ada ustaz tu kata kena ikut bini. Ustaz mana pula ada? Lah, lepas tu ustaz kata apa? Ustaz kata mak lah, pasal juga di bawah tapak kaki ibu. Kemudian dia kena didik bini dia supaya merasakan jangan hasut dia untuk konflik dengan mak. Sepatut bini tu apa yang mak dia suruh, mak mentua dia suruh, dia kena suruh laki dia tu taat. Abang jangan bang. Abang jangan duk buat pasal. Tu mak abang tu. Ni tak duk bercucuh bagi lari dengan mak pula. Patut suami isteri yang solehah, dia kata kat abang dia, kat suami dia, tu mak abang, cik oi, bang oi jangan. Bang kena dengar cakap mak. Saya tak apa bang. Mak abang tu yang utama. Tu baru kena. Macam mana hang tak didik bini supaya faham demikian? Dia duk berlawan pula dengan mak, berebut stesen. Mak sparring dengan menantu. Dia sparring dengan menantu. Mentua dengan menantu sparring, lawan berebut anak dia tu dengan menantu. Dua-dua perempuan, mak mentua dia anggap macam musuh dia. Sparring ustaz kata. Yang tu yang duduk larang laki dia tu. Yang tu yang duduk jauhkan laki dia tu daripada keluarga, daripada adik-beradik. Dia kepung menikah tak balik langsung dah, tak jumpa adik-beradik dah. Pasal apa? Kerana ikut bini. Ustaz ikut bini. Dia buat kacau gitu tuan-tuan. Boleh kalah dengan bini petera mana. Sampai tuan-tuan telefon mai tanya petang kemarin kita duk nak makan. Maka tuan-tuan, ustaz kata, dengar ustaz kata aku tu. Tak apa ustaz, saya nak bagi tahu kat dia. Nak sahih, dia kata. Pasal dia mai keliru ni. Jadi tuan-tuan keliru banyak zaman lah. Ustaz tak ada tauliah ni banyak sangat yang depa pun dengar cari apa. Jadi tuan-tuan ustaz jadian pun banyak zaman lah ni. TikTok tak mengaji tapi jadi ustaz, depa pun follower ramai. Kadang-kadang hak tak mengaji tu follower ramai pada hak mengaji. Hak ustaz betul tak ada follower. Hak ustaz jadian, serigala jadian tu, dia banyak follower. Jadi hak jadian ni memang lagu tu tuan-tuan, jadian orang minat. Hak betul asli dia tak apa nak minat. Dia tak syok lah. Hak jadian tu cukup syok. Dia muncul malam-malam, dia muncul siang-siang, dia muncul pagi-pagi. Tu jenis jadian tuan-tuan, dia bukan betul. Siapa serigala jadian dengan serigala betul tuan-tuan? Hak duk mengusik serigala jadian lah. Serigala betul dia tak berapa nak mengusik sangat. Hak jadian tu takut. Jadi ustaz pun apa kena jagalah. Jangan duk panggil ustaz tertentu arah, tengok background dulu. Ni tak mengaji ni, kok mana jadi ustaz? Jadi hak tu pun kena. Zaman lah ni. Zaman lah ni tu yang dia main petua pelik-pelik tu, kena telefon nak dapat kesahihan kerana keliru. Selama ni dia pegang okey dah.
Tapi dia kata dengar satu mana Ustaz Mamat mana tak tahu, dia kata tapi duk kata gutu pula dah kena ikut bini bukan ikut mak. Allah, Ustaz tu pasang geng tu dah, geng takut bini dah tu, dia petua lagu tu, no? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian dalam ayat seterusnya surah Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Surah Muhammad ayat 22 hingga 23, iaitu cerita dalam ayat ini Allah SWT berfirman, maksudnya maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulikan telinga mereka dan dibutakan mata mereka. Ini Allah marah bila dapat kuasa, bila pegang kuasa, jadi ketua keluarga, jadi ketua kepala kuasa, dia buat bagi pecah keluarga, dia buat bagi berkelahi. Dia sebagai ketua keluarga, dia bagi para rakyat tak ikut, dia tidak adil. Maka Allah SWT kata orang macam ni Allah laknat. Pasal kerana hang turun kuasa kat dia, dia guna kuasa tu untuk bagi pecah belah keluarga, bagi pecah belah putus silaturahim. Tuan-tuan jangan buat main. Kadang abang hak sulung, hak pegang kuasa tu yang jadi pecah, sebab dia mula nak buat sapu kat dia, dia kira nak bagi untung dia, dia kira nak menaya adik-adik. Bila dia buat lagu tu, maka tuan-tuan diancam dalam surah Fajri pun ada, wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Mereka makan harta pusaka dengan rakus. Ni siapa yang rakus? Selalunya kepala kuasa tu lah. Dia tahu semua selok-belok atas pak dia. Dia tahu, dia tua sikit, dia tahu hak mana elok, hak mana tak elok. Tukar dia nak buat naya saja, hak tanah tak elok dia bagi kat adik dia, nah hak elok dia sapu kat dia. Nah, rumah hak mahal pak dia tinggal, dia ambil kat dia. Rumah hak tak laku tu dia tinggal, hak macam Abdul Wahab kata tu, hak nak untuh, nak mampus dia kata ni, bagi kat aku elok. Nah, hak lain semua dia sapu kat depa abang-abang dua orang tu. Adik Aponsu dia kira nak kena naya. Tu jadi putus silaturahim. Piramli buat gambar tu betul dah. Itu pasal abang. Abang dua hak sulung tu, dia punya didik tu. Dia bukan putus silaturahim lah, dia bersatu balik. Tapi dia ajak dulu. Dia kata tua tu kutuk pencacai penyangkut najis, dia kata ikut dan dia. Tapi last sekali dia kata aku sayang hampa semua abangku, tapi aku nak ajak lain kali jangan duk buat perangai macam ni naya adik. Dia pun insaf, pakat tunduk kepala semua. Tu didik betul tu. Gambar apa dia buat tu memang betul. Hak duk jadi masalah keluarga pecah, macam tu lah. Ni yang Quran sebut ni. Apabila dia dapat turun kuasa, pak jaga tak apa lah pak. Bila pak tak ada, tinggal kat adik, kat abang-abang ni, hak abang sulung ni dia buat perangai. Dia mula memutuskan silaturahim. Adik berasa tak dapat keadilan. Adik berasa macam dinayai. Dia diperkena oleh abang-abang. Adik pun naik marah. Marah tak balik langsung. Marah tak bagi masuk langsung abang. Mengarut, dia kata depa ni buat naya kat aku. Ni jangan. Al-Quran bagi tuan-tuan larangan ini. Allah Ta'ala bagi tahu laknat Allah kepada mereka. Mereka jadi pekak, mereka jadi tuli, mereka jadi buta, sampai sanggup putus silaturahim, sampai sanggup
untuk berkelahi adik-beradik. Tu tak panggil pekak dan buta lah tu. Kalau orang tak pekak, orang tak buta, dia tak gamak putus silaturahim adik-beradik sendiri. Nah, kita tuan-tuan jadi bodoh diri bila baik dengan orang tapi dengan adik-beradik berantakan. Adik-beradik bergaduh. Itulah orang paling bodoh sekali dalam dunia. Pasal apa? Dengan orang baik tapi dengan adik-beradik berkelahi. Siapakah orang paling bodoh dalam dunia, Ustaz? Orang yang berkelahi dengan adik-beradik sendiri, yang sepurut sepusat, yang mai daripada perut yang sama, daripada kemaluan yang sama, lahir mai ke dunia tapi berkelahi adik-beradik, bunuh-membunuh antara adik-beradik sendiri. Dosa pertama berlaku di dunia ialah dosa abang bunuh adik, anak Adam. Pasal hasad dengki. Abang dengki kat adik, ambil batu hempuk kepala adik, mati adik. Itulah dosa pertama di bumi. Tuan-tuan, usul punca sebab dosa ada 3. Nombor 1 dipanggil sebagai tamak. Nombor 2 sombong. Nombor 3 hasad. Itulah 3 dosa yang pertama berlaku di dalam sejarah umat manusia. Sejarah makhluk, bukan sejarah manusia saja. Dosa pertama berlaku atau kesalahan pertama berlaku ialah bila iblis sombong. Ini mula pertama sekali Allah sebut aba wastakbara. Makhlukku yang mula engkar ke aku ialah iblis, sebab dia sombong. Itu punca. Nombor 2 tamak. Adam alaihissalam, dia nak duduk dalam syurga kekal, dia pergi makan buah khuldi. Sebab tamak nak duduk kekal dalam syurga, kerana perasaan dia nak duduk kekal dalam syurga itulah ulama kata itu dipanggil punca dia tamak. Dia buat kesalahan, dia buat kesilapan. Puncanya, diagnosnya ialah kerana ada di sana tamak. Elemen tamak tu ada, menyebabkan dia berani telan buah yang dilarang. Sebab apa? Sebab dia nak duduk kekal dalam syurga. Ketamakan nak duduk kekal dalam syurga itulah jadi dosa. Nombor 3 hasad anak Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil. Tu 3 tu dipanggil usulus syarri salasatun. Punca asal usul kepada kejahatan itu 3. Ingat, nombor 1 sombong, nombor 2 tamak, nombor 3 ialah hasad. Ingat tu no. Mai bulan depan tanya tak tahu siap no. Usulul syarri salasah. Punca asal usul jahat ni, manusia jadi jahat, setan jadi jahat, jin iblis jadi jahat, anak Adam jadi berdosa, ialah 3 puncanya, iaitu sombong, tamak dan hasad. Itu punca segala jahat, punca segala dosa. Dia main daripada 3 tu, asal usul dosa. Nah, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada hari dalam ayat ni, jadi jangan kerana tamak bunuh adik, kerana hasad bunuh adik, kerana tamak buat naya kat adik. Janganlah. Apabila kamu dapat kuasa, kamu jangan buat perkara-perkara yang memutuskan silaturahim, jangan buat perkara-perkara yang memutuskan kekeluargaan. Ingat, pesanan buat kita semua yang jadi nanti ni, mewarisi, jadi ketua kuasa, kepala kuasa dipanggil itu. Jangan duk buat tak ketahuan dah. Mesyuarat elok-elok, bincang elok-elok. Jangan buat naya. Bagi tahu kat depa, aku sebagai ketua keluarga, sebagai kepala kuasa, aku nak buat bagi elok. Tak mau naya adik-adik, hampa semua adik aku, hampa semua darah dagingku, aku tak akan buat naya. Jadi aku nak mesyuarat elok-elok. Jom kita pakat bincang. Satu lepas mati mak ayah, mesyuarat ahli waris.
abang jadi ketua, dia chairkan apa? Meeting. Dia mengerusikan meeting. Dia bincang, tak ada benda yang kita tidak boleh selesaikan. Kita mesyuarat, settle elok-elok, bincang elok-elok, supaya tak retak keluarga bila mak ayah tak ada. Ya, ujian dia lepas mak ayah tak ada tu, nak tengok keluarga kita bersatu atau tidak. Mak ayah ada dikepung, tapi bila mak ayah tak ada tu, yang lari pakat tak berpadu dah, adik-beradik buat macam tak kenal. Setahun tak berjumpa adik-beradik tak apa, 2 tahun tak berjumpa tak apa, 3 tahun tak jumpa adik-beradik, abang tak jumpa adik, boleh duduk. Pasal kerana apa? Kerana petak dan rosaknya hubungan keluarga apabila tamak, hasad dan sebagainya. Yang tu surah Muhammad larang kita jangan buat macam tu, kerana laknat Allah akan menimpa mereka. Kemudian di dalam, dan tuan-tuan kena ingat bila mak pak dalam kubur pun depa tahu kita berkelahi, kita bergaduh, depa dalam kubur pun tak seronok, semak, susah hati. Pasal apa? Bila diberitakan oleh malaikat, anak pinak hang duk berkelahi, harta hang tinggal. Allah, depa dalam tu sedih dalam kubur. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, pesanan buat diri ustaz dan semua yang hadir, agar kita jagalah hubungan kekeluargaan ni. Hubungan silaturahim ni tak ada duit dan boleh bayar nilai dia. Jangan jadi pekak dan tuli dan bodoh sehingga mengenakan duit yang dunia, yang sikit kita putus silaturahim. Tak ada harga pun duit dunia ni. Silaturahim putus, tak masuk syurga. Dunia berapa duit sangat yang kita tamak tu, sehingga akan kita putus silaturahim. Berapa ringgit sangat yang kita sampai boleh putus silaturahim. Berapa juta sangat yang boleh kita putus silaturahim. Tak ada harga boleh bayar silaturahim. Pasal putus silaturahim dalam nas menyatakan masuk neraka, tak bau syurga mereka yang putus silaturahim. Tu duk seronok lagi. Nak buat apa kita dapat mewah, tanah banyak, harta banyak, tapi masuk neraka. Apa maknanya? Tak ada makna, sikit abuk tuan-tuan. Atas dunia kita mewah, lepas tu mati masuk neraka. No point tuan-tuan. Jadi faham yang tu elok. Jadi takat tu, wallahu taala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Waalaikumsalam.